Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zaki Zusni bin Muhammad Nur akan melakukan video pengucapan awam bagi subjek BMW 3032 Wacana Akademik Bahasa Melayu dari kumpulan AA di bawah pensyarah Dr. Patricia Anak Ganing. Tajuk pengucapan awam saya adalah pertanikan di Laut Cina Selatan. Baru-baru ini situasi di Laut Cina Selatan kembali tegang. Walaupun isu Laut Cina Selatan ini berkait rapat dengan kepentingan dan keselamatan Malaysia, tidak ramai yang cakna dan ambil tahu mengenai isu ini. Sementara negara-negara Asia Tenggara sibuk dengan COVID-19, China mengorak langkah terbaru bagi mengukuhkan penguasaan ke atas Laut Cina Selatan. Pada 6 April, sebuah kapal nelayan Vietnam dikatakan ditenggelamkan oleh kapal pengawal perantai China, CCG. Pada bulan yang sama juga, kapal West Capella sewaan Petronas Malaysia diganggu oleh kapal hidrografi China yang dikawal oleh kapal CCG ini juga. Ini adalah kerana kedua-dua kapal ini dikatakan telah memasuki wilayah Zisha dan Nansha yang diwujudkan oleh China. Zisha dan Nansha ni adalah nama panggilan bangsa China bagi kepulauan Parsel dan Kepulauan Spratly. Pada 18 April, China secara rasmi mewujudkan kedua-dua wilayah ini di bawah pentadbiran wilayah Hainan. Kedua-dua wilayah ini adalah di bawah kedaulatan 9 garis putus yang telah diperkenalkan oleh China atau dikenali sebagai Jiuduanshan. China menganggap semua pulau-pulau dan terumbu-terumbu di bawah lingkungan 9 garis putus ini adalah miliknya. Selain China, Vietnam, Filipina, Brunei juga menuntut sebahagian daripada kepulauan Spratly. Dan tuntutan negara ini saling bertindih. Jadi, milik siapakah Laut Cina Selatan ini? Untuk memahami Laut Cina Selatan, kena bezakan hak milik ke atas kawasan laut dan hak milik ke atas kawasan tanah. Untuk hak milik di kawasan laut, kebanyakan negara mengikuti UN Convention on the Law of the Sea, UN Clause, yang ditubuhkan pada 1982. Di bawah UN Clause, kawasan 12 batu nautika bersamaan 22 km dari garis pangkal pantai adalah wilayah laut sesebuah negara. Negara mempunyai hak mutlak untuk melarang kapal negara asing untuk memasukinya. Manakala 200 batu nautika daripada garis pangkal adalah zon ekonomi eksklusif sesebuah negara. Negara mempunyai hak milik eksklusif ke atas semua sumber di bawah laut di bawah EEZ ini, tapi tidak di atas permukaan laut. Ini adalah peta Laut Cina Selatan sekiranya negara-negara mengikuti Undang-Undang EEZ. Manakala ini adalah peta tuntutan setiap negara ke atas Laut Cina Selatan yang sekarang, di mana banyak pertelingkahan. Jika kita lihat pada peta ini, China dan Vietnam secara jelas telah menuntut lebih daripada apa yang mereka sepatutnya menuntut. Filipina juga menuntut lebih apa yang menuntut, tapi tidak semelampau China dan Vietnam. Kalau kita lihat, Malaysia dan Brunei hanya menuntut apa yang berada di bawah EEZ mereka sahaja. Memang negara yang sangat mengikut undang-undang dunia. Di bawah EEZ Malaysia, terumbu layang-layang, ubi, mentani, sibut dan berjinjau dikuasai oleh Malaysia. Manakala terumbu Rizal pula dikuasai oleh Filipina. Terumbu Berkiu Kanada dan Amboi Nake dikuasai oleh Vietnam. Ini adalah terumbu yang berada di bawah EEZ Malaysia. James Shoal atau apa yang dipanggil orang Malaysia sebagai beting serupai atau Zemu Ansha oleh masyarakat Cina adalah sebuah propaganda Cina sebagai wilayah paling selatan Cina. China telah menuntut kawasan ini sebagai kawasan mereka. Dengan penuntutan ini, China boleh melangkau lebih jauh daripada kawasan yang sepatutnya mereka tuntut. Namun, kalau kita lihat daripada peta ini, beting serupai ini sudah jelas lagi bersuluh berada di bawah EEZ Malaysia. Beting serupai adalah hak milik Malaysia dan semua rakyat Malaysia sepatutnya mengakui kedaulatan dan menjaga ia daripada diambil oleh negara China. China tidak boleh sewenang-wenangnya menuntut kepulauan-kepulauan ini. Jadi, alasan yang digunakan oleh China adalah alasan sejarah.
Dari dulu lagi, pulau-pulau ini jadi milik mereka. Memetik pada keputusan Tribunal Timang Tara di The Hague, Belanda pada 12 Julai 2016, berdasarkan UN Clause 1982, mereka menolak tuntutan maritim China sebagai tidak mempunyai dasar dalam undang-undang antarabangsa. Dan keputusan Tribunal Timang Tara The Hague ini adalah muktamad dan mengikat secara sah kepada semua pihak. Namun, China tidak peduli apa-apa. Malah mereka terus membina pangkalan tentera di pulau-pulau dan terumbu-terumbu, membuat latihan ketenteraan, mengacau kapal-kapal negara penuntut lain bagi mengukuhkan penguasaan di Laut Cina Selatan. Maka timbul satu persoalan yang paling utama di sini. Mengapa China obses sangat dengan Laut Cina Selatan? Adakah faktor perikanan? Adakah faktor sumber gali minyak dan gas? Mungkin betul. Namun pada pendapat saya, faktor utama yang lebih mendesak adalah faktor geopolitik dan keselamatan. Di dalam pemikiran China, pulau-pulau di sebelah timurnya, iaitu daripada Okinawa, Jepun sehingga ke Sabah, Sarawak, boleh membentuk satu rantaian pulau yang dipanggil rantaian pulau pertama, First Island Chain. Apabila rantaian pulau ini dikuasai oleh musuh, iaitu Amerika atau negara-negara barat yang lain, China berada dalam bahaya. Mereka tergugat dikepung oleh musuh. Hanya dengan menguasai Laut Cina Selatan lah China boleh berasa selamat. So jadi negara-negara lain ini tergugat dengan aktiviti ketenteraan China sehingga berlaku peristiwa-peristiwa yang sangat pelik. Seperti perjalanan diplomatik antara Vietnam dan Amerika. Semua tahu Vietnam Amerika pernah berperang dalam Perang Vietnam 1964 hingga 1973. Namun disebabkan mereka digugat oleh China, Vietnam, sebuah negara komunis, boleh berbaik-baik dengan Amerika yang pernah dulu menjarah negaranya dulu. Pada ketika kapal West Capella diganggu oleh CCG juga, Amerika telah menghantar kapal perangnya untuk menghalang China sebagai isyarat sokongan kepada Malaysia. Kapal-kapal yang dihantarnya termasuk kapal penyerang amfibia, USS Amerika, kapal cruiser, kapal littoral combat ship dan pelbagai jenis lagi. Jadi, semua negara ASEAN perlulah bersatu padu untuk menghalang kemasukan China untuk menjarah Laut Cina Selatan kita. Laut Cina Selatan, terutamanya di Kepulauan Spratly, memegang hasil bumi yang sangat banyak, melampaui trilion dolar. Jadi inilah yang menyebabkan China datang untuk menjarah kawasan ini. Kita sepatutnya menghalang kemasukan negara ini kerana ini adalah hak milik negara kita. Jadi ini adalah rujukan untuk pengucapan awam saya, iaitu daripada buku Dunia Tanpa Tembok 3 karangan saudara Aiman Rashdan Wong yang diterbitkan oleh The Patriots. Terdapat lebih banyak lagi huraian yang dilakukan dalam buku ini, boleh didapati di kedai-kedai berhampiran anda. Sekian, terima kasih.